Dan mereka permainkan hujah-hujah umat Islam yang sangat-sangat konkret. Hujah-hujah akal setan tidak dapat dikalahkan mereka. Mereka tidak dapat membalas satu pun hujah. Tetapi keputusan tidak seberapa. Ini pusing yang pertama. Akan ada lagi sisi lain. Tetapi walau macam mana pun kita berharap pendedahan oleh peguam ini akan membuka dunia. Sejarah akan tulis kembali dan pengganas yang hakiki akan ditarikkan oleh peguam-peguam yang sedang bekerja keras di sana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wal 'aqibatu lil-muttaqin wal 'udwan sholihin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajma'in. Ya, silakan terima tuan Nazir. Muslimin semua yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sekarang kita sedang dalam Rajab 17 Rajab 1445 dan bulan Rajab selalunya kita kaitkan dengan bulan solat. Khutbah semalam ialah berkaitan dengan solat masjid rumahku kedua, dan malam ini saya ingin berkongsi dengan para jemaah tentang 3 perkara yang sangat penting dalam apabila kita masuk bulan Rajab, yaitu Aqsa, solat dan kosmos. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna halahu liyuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Shadaqallahul azim. Maksudnya Allah yang mengisahkan hambanya pada semalam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang kami berkat sekalinya supaya kami perlihatkan tanda ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masjid Aqsa ialah masjid umat Islam, kiblat umat Islam pertama. Dan masjid ini dia dulu malam dijajah oleh Zionis sejak tahun 1967. Umat Islam tidak ada hak untuk memasuki Masjid Aqsa tanpa kebenaran Zionis. Dan apabila kita masuk ke Masjid Aqsa, dan saya ingin berkongsi tuan sebahagian daripada peristiwa Isra Mi'raj dan apakah kepentingan Masjid Aqsa dalam konteks ini. Dalam Sahih Imam Bukhari, Rasulullah menceritakan tentang peristiwa baginda dalam malam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam kisah yang panjang itu, Rasulullah menceritakan utitu burak wa wadabatun abyad tawil fawqa al-himar duna bawal yadhafaruhu hajruhu inda mutahattar fi qala faraqibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Saya diberikan kendaraan borak, yaitu haiwan yang warna putih, lebih tinggi pada himar dan rendah sedikit pada bawah. Sekali lompatannya sejauh mata memandang. Lalu kata Rasulullah, saya menaiki borak tersebut sampailah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang menjadi pertikaian, damai kita kenal, tapi sayang tak dapat saya tunjukkan di manakah Haram Aqsa. Haram Aqsa ini terdapat beberapa masjid, termasuklah Masjid Kiblat, Masjid Burak, kemudian Kubah Sakhrah, dan beberapa monumen penting yang dikaitkan dengan sejarah para anbiya daripada Bani Israil sampailah kepada keagungan Islam. Tetapi sayang tuan-tuan, Masjid Aqsa ini telah dijajah oleh Yahudi sejak tahun 1967 sampai hari ini. Umat Islam tidak dibenarkan masuk, dan siapa yang dibenarkan masuk Masjid Aqsa ialah mereka yang mengiktiraf Israel. Bila kita ada package pergi melawat Masjid Aqsa, kita mesti minta izin dengan Israel. Walaupun dia tidak cop dalam pasport kita, maksudnya kita iktiraf Israel pemilik Masjid Aqsa. Bila kita melawat Masjid Aqsa, maksudnya kita iktiraf Masjid Aqsa ialah milik Israel. Sayang, yang paling ramai mengunjungi Masjid Aqsa ialah orang Indonesia. Dan Israel mengatakan, coba tengok orang Malaysia, orang Indonesia iktiraf kami sebab mereka datang dan kami cop, maksudnya mereka iktiraf entiti Israel. Maka saya tuan, dan yang mana satukah
masjid kiblat, dan kadang-kadang kita terkeliru dengan Quba Sakhrah. Yang bumbu hitam itu ialah masjid kiblat, yang warna emas itu ialah Quba Sakhrah yang dibina pada masa dilewat. Tetapi kesemua bangunan ini terdapat dalam Haram Aqsa. Seluruh Aqsa ini, dan saya agak tergenala sebab saya bergantung pada raja untuk saya tunjukkan di manakah kawasan Masjid Aqsa yang disebut sebagai Haram Aqsa, yang sekarang sedang digali di bawahnya supaya bangunan ini diruntuh. Mereka ingin menggantikan Masjid Aqsa kita dengan bangunan baru yang mereka sebut sebagai The Third Temple, dan mereka telah mencuba untuk meruntuhkan pada 8 Oktober lepas. Dan pada satu hari sebelum mereka runtuhkan Masjid Aqsa, kita istiaga perang. Kita istiaga perang kerana mereka benar-benar ingin meruntuhkan Masjid Aqsa. Tuan-tuan, kita lihat tahun lepas ketika kita sedang menunaikan solat Idul Adha, hampir 100,000 orang umat Islam yang sedang bersolat. Mereka datang menceroboh, mereka datang dengan gas pemberih mata, dan mereka menembak rambang, sebahagian cedera dan sebahagian mungkin ada yang terkorban. Dan itulah berlaku setiap tahun sejak tahun 1907 Masjid Aqsa diceroboh. Kemuncak ialah tahun lepas. Tahun lepas mereka membawa lembu untuk dikorbankan di Masjid Aqsa. Maksudnya selepas korban Masjid Aqsa harus diruntuhkan segera. Umat Islam hanya melihat peristiwa ini. Yang petahaka Masjid Aqsa seolah-olah pemuda Hamas, Al-Qassam. Sedangkan negara Arab jiran mereka melihat lebih malang mereka bukan bersama dengan perjuangan mempertahankan Masjid Aqsa, tapi mereka lebih bersama dengan Israel. Itulah nasib Islam hari ini, tuan-tuan. Dan pada 28/5 lepas, mereka membawa John Talak, dan mereka sudah bersedia untuk meruntuhkan Masjid Aqsa. Tetapi Allah tidak izinkan mereka. Pemuda-pemuda Hamas telah bangkit, dan sekiranya anda meruntuhkan Masjid Aqsa, maka kami akan hancur seluruh sinagog yang terdapat di Palestin. Saya tuan, dalam hadis Rasulullah bersabda, la tusyaddu rihal illa salata masajid. Al-Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Aqsa. Dan tidak perlu kita bersusah payah untuk melawat masjid kecuali 3 masjid: Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Sayang kita lihat sekali lagi, kamar tidak keluar untuk saya berkongsi. Kuliah lain berkali mereka tidak bergantung kepada slide, sedangkan kuliah saya bergantung 100% pada slide. Sayang kalau slide tidak dapat saya kongsi pada tuan-tuan, yang saya sediakan berminggu-minggu untuk kongsi dengan tuan-tuan ini. Ketika Masjid Aqsa bakal diruntuhkan, negara Jordan hanya berhati dari jauh, Saudi memperhatikan dari jauh, UAE, Emirat Arab Bersatu perhati dari jauh, Mesir tidak berminat untuk pertahankan Masjid Aqsa, dan tugas pertahankan Masjid Aqsa hanyalah bergantung kepada pemuda Hamas. Itulah suasana peperangan yang berlaku baru ini. Sebab yang benar-benar ingin pertahankan Masjid Aqsa, masjid ketiga umat Islam, kiblat pertama Islam, ialah pemuda-pemuda Gaza. Palestin pun tidak berminat. Sayang sekali tuan, saya ingin berkongsi tuan, apakah ucapan ketika kita mulakan peperangan untuk pertahankan Masjid Aqsa? Pemimpin Hamas membuat satu ucapan, dan dia mengatakan Masjid Aqsa bi khawfin haqiqi waladaina maklumat ma'kadah dan ihtilal yuhil fard siyadah akamilah di masjid. Itu sebab kita perang. Kita mendapat maklumat bahawa mereka akan runtuhkan Masjid Aqsa, dan menjadi kewajipan kepada Islam untuk pertahankan masjid ini dengan darah air mata. Kami tidak kisah orang lain pertahankan tidak, kami akan pertahankan Masjid Aqsa. Rupa-rupanya yang pertahankan Masjid Aqsa hanyalah pemuda-pemuda Hamas, yang lain hanya perhatikan. Dan turunnya Hamas, alhamdulillah keluar dari terang. Mereka turun dengan Tufan Aqsa, An-Nas Awis Syahadah. Kami tidak ada pilihan ketiga, kami turun untuk menang ataupun kami syahid.
Dan itulah sumpah setia pejuang-pejuang ini yang cuba pertahankan Masya Allah. Ini ucapan yang saya tunjukkan tadi. Ucapan ini disampaikan oleh Ismail Haniyah, pemimpin Hamas, dan ini gambar untuk menunjukkan sebelum peperangan. Masya Allah dicoba, negara jiran hanya memerhatikan, bahkan mereka lebih bersetia dengan Israel. Cukup malam umat Islam, tuan-tuan. Ini nasib. Dan apabila peperangan berlaku, sekarang telah masuk 112 hari, Gaza hancur lebur. Gaza hancur lebur, tidak ada kawasan yang masih boleh diambil. Ini nasib Islam. Dan mereka telah merobohkan, di Gaza ada 1.200 masjid. Mereka telah merobohkan 1.000 masjid. Yang 200 lagi barangkali masih boleh digunakan, tetapi ada kerosakan. Tetapi yang musnah total 1.000 masjid, termasuk masjid Malaysia. Orang Malaysia juga membina beberapa masjid di Gaza. Semua hancur masjid kita. Dan itulah yang dilakukan oleh tentera Zionis. Termasuklah hospital. Mereka menghancurkan 150 institusi kesihatan, 30 hospital. Ini hari yang ke-100. Hari ini mereka cuba lebih banyak masjid, hospital, dan 53 pusat kesihatan telah dihancurkan. 101 ambulan dihancurkan oleh Zionis. Umat Islam terkepung dalam Gaza, tidak dapat keluar. Tidak ada bantuan makanan, mereka nafikan makanan, perubatan, pakaian, dan air, termasuk air. Satu botol air, saya dipahamkan, satu botol air seperti ini dikongsi untuk 15 orang. Hanya untuk survival, hanya beberapa titis seorang. Dan berhak untuk bertahan selepas air dinafikan, sebelum hujan turun. Itulah nasib Islam setelah 100 tahun, serta 100 hari lebih hari ini. Telah 112, 113 hari telah berlalu. Jumlah kematian pada 19 Januari lepas yang telah syahid orang awam 4.620, yang cedera 61.000, dan kanak-kanak kebanyakannya. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Selain pada itu, 8.000 masih tidak dapat ditemui, berada di bawah runtuhan bangunan. Jiran Hamas hanya melihat, dan mereka berharap supaya Hamas segera dihapuskan, sebab Hamas adalah pengganas. Dan bumi Hamas ataupun Gaza diserahkan pada Israel supaya dibangun oleh antarabangsa di bawah penguasaan Israel. Itulah perancangan negara Arab, tuan-tuan. Rafah ditutup, makanan tidak masuk, bantuan Malaysia, Indonesia, dan seluruh dunia membawa bantuan, tetapi disekat di situ. Dan 15.000 lori yang bawa makanan fresh, makanan batan, pakaian. Dan sekarang mereka sedang mengalami musim sejuk, tidak dapat masuk. Dan apabila Israel dibawa ke mahkamah ICJ 2-3 hari lepas, dan semalam ada keputusan, mereka berbalah di ICJ apabila dikatakan bahawa Israel memang ingin membunuh secara genosid kepada penduduk Gaza. Itu sebab mereka membunuh dan mereka bom dari atas, mereka sekat makanan. Kata Israel, bukan, kami menolong orang Gaza. Yang kami perangi ialah tentera mereka. Bahawa kami berikan bantuan masuk. Yang tak boleh masuk ialah Mesir. Yahudi berbohong mengatakan sekatan makanan ini bukan dilakukan Israel, tetapi dilakukan oleh Mesir. Mesir mengamuk sebab yang menyekat makanan ialah Israel. Saya dipahamkan Rafah ada 2 pintu. Satu pintu Mesir, satu pintu Israel. Israel tidak benarkan sedikit pun makanan supaya umat Islam Gaza dihapuskan. Itulah yang berlaku. 10.000 kanak-kanak syahid sampai 100 hari. Selepas 1 hari perjuangan umat Islam, 10.000 kanak-kanak syahid. Dan Allah gantikan dengan bayi yang lain. Takdir ilahi, ibu Palestin menjadi ibu yang paling subur di dunia. Dalam masa 100 hari, mereka melahirkan 20.000 bayi. Ada yang kembar 1, kembar 2, kembar 3, ada yang 4. Allah gantikan dengan bayi yang baru yang bakal menjadi pejuang satu masa nanti.
Inilah urusan ilahi. Sedangkan mereka sudah bersedia untuk hancurkan Gaza, yang sakit bakir Gaza akan dipindahkan ke Sinai. Itulah perancangan, termasuklah disokong oleh negara Arab. Perjuangan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dijalankan oleh pemuda ini, pemuda Hamas, dan juga cakap mereka mengatakan ala inna sallallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah telah hampir. Wahai tentera sekalian, kita sentiasa dalam wudhu. InsyaAllah kita akan bebaskan Masjid Al-Aqsa dan kita akan salat jemaah dalam Masjid Al-Aqsa. Selepas kita dinafikan selama puluhan tahun, 52 tahun kita dinafikan untuk bersalat dalam Masjid Al-Aqsa. Yang dibenarkan itu ialah orang yang mengiktiraf Israel. Tuan-tuan, pemuda Palestin tidak dibenarkan masuk untuk salat di Masjid Al-Aqsa, masjid ketiga umat Islam. Dan Rasulullah menyebut kelebihan Masjid Haram 100,000 kali daripada masjid lain, dan Masjid Nabawi 1000 kali, Masjid Al-Aqsa 500 kali. Kita dinafikan daripada masjid kita sendiri, tuan-tuan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-haram ila al-masjid al-aqsa alladzi barakna halahu lahu min ahdina innahu as-sami'ul basir. Apabila kita melihat tentang peristiwa bola rejak, kita lihat tiga perkara yang saya katakan tadi: salat, Masjid Al-Aqsa, dan Mas. Mereka dibawa ke mahkamah antarabangsa minggu lepas, dan malam tadi diumumkan keputusan. Tetapi kita ingat seluruh rangkaian ICJ lah mereka yang punya. Tuan-tuan, jangan berikan harapan yang besar kepada umat Islam, sebab mereka permainkan umat Islam. Walaupun hakim peguam telah menyatakan hujah masing-masing, peguam telah memberikan hujah yang cukup padu. Inilah yang digambarkan mereka melakukan genocide, mereka melakukan pembunuhan. Sebagaimana yang disebut dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, kamu akan dimakan oleh seluruh pokok dunia satu masa nanti menjelang kiamat. Para sahabat bertanya, apakah ketika itu kita bilangan sedikit? Jawab Rasul, tidak. Ketika itu kamu ramai sangat, tetapi tidak ada kekuatan seperti buih di laut. Sebab ketika itu kamu cintakan dunia dan kamu bencikan mati, maka kamu akan dimakan, diratah seperti orang ratah makanan di atas meja. Benar-benar umat Islam diratah. Umat Islam diratah di Palestin, diratah di Kashmir, diratah di Afrika, diratah di Myanmar, diratah di Xinjiang, dan lain-lain. Umat Islam diratah di mana saja. Umat Islam pertahankan negara mereka. Pemuda Hamas pertahankan negara mereka. Mereka disebut sebagai pengganas. Barangkali kalau kita juga diserang oleh mereka, kita bertahan negara kita, kita juga pengganas. Itulah nasib Islam. Apakah ada lebih hina apabila kita bertahan negara kita, kita disebut sebagai pengganas? Apakah ada lebih hina pada itu? Tidak ada. Umat Islam duduk tempat yang paling hina. Sama ada kita sedar atau tidak, kita tidur atau kita sedar, umat Islam duduk tempat yang paling rendah dalam sejarah manusia. Jangan takut jatuh, tak boleh jatuh lagi, sebab tak ada tempat untuk jatuh. Pertahankan negara sendiri dianggap sebagai penjenayah. Itu nasib umat Islam hari ini, tuan-tuan. Muhakamat Israel. Tengok tuan-tuan, itu hakim di depan dan ahli undang-undang bersatu untuk membuktikan kebenaran, tapi mereka ilusi, mereka berbohong. Kita lihat, inilah peguam yang dibawa oleh Afrika Selatan untuk pertahankan Palestin, Gaza. Rupa-rupanya tidak ada negara Islam yang bela Islam. Allah takdirkan negara bukan Islam membela Islam. Untuk kita berfikir sedalam-dalamnya, nasib umat Islam tidak boleh dibela oleh umat Islam, terpaksa dibela oleh orang Afrika Selatan. Afrika Selatan berani membawa rangkaian peguam mereka yang terbaik untuk berhujah, dan kebanyakannya bukan Islam. Ada beberapa orang Islam, tetapi kebanyakan bukan Islam. Mereka pertahankan perjuangan Palestin, perjuangan Gaza, dan keputusan telah dibuat. Kita lihat bagaimana permainan peguam. Dr. Adillah Hashim telah berhujah dengan sangat cantik. Kita lihat bagaimana hujah yang diberikan sangat-sangat tepat. Kejahatan Israel selama 70 tahun dibongkar satu persatu.
Dan mereka benar-benar mengadakan genosid ke atas penduduk Palestin, khususnya Gaza. Mereka menapikan makanan, mereka putuskan electricity, mereka putuskan internet, dan mereka dikepung oleh dinding yang sangat tinggi. Rupa-rupanya wanita pertahankan umat Islam. Dan ini peguam Israel. Peguam Israel mempermainkan mahkamah dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat bagaimanakah dia permainkan. Dia gelak dalam mahkamah dunia, seolah dia tahu apakah keputusan yang bakal diberikan oleh mahkamah. Dia mengangkat kertasnya. Dua orang peguam Israel yang sangat luar biasa, yang sangat biadab dalam mahkamah dunia. Jangan sebut kami sebagai, disebut dalam bahasa Arab, ibadah ijtimai. Jangan sebut kami genosid, kami akan sama dengan anda. Kami datang ke Gaza untuk membela Gaza. Coba tengok, tuan-tuan. Mereka membunuh Gaza, mereka kata kami datang untuk membela Gaza. Yang kami bunuh ialah bukan orang awam tetapi tentera. Bohong. Mereka berbohong, mereka gelap dalam mahkamah. Tuan-tuan lihat. Dan keputusan telah dikeluarkan malam tadi. Tidak ada apa satu signifikan pun. Tidak ada satu signifikan keputusan yang menyebelahi kita. Dan Presiden MAPI mengatakan keputusan Mahkamah Dunia ICJ tidak nampak ke arah menghentikan perang Gaza, tetapi hanya mengakui Israel mengadakan genosid. Itu saja. Dinasakkan genosid supaya tidak lakukan lagi. Tidak ada hukuman, tuan-tuan. Dan ini nasib Islam. Dibunuh 90,000 dan dihalau sebahagiannya yang cedera, masih tidak diambil tindakan. Mereka punya mahkamah dan mereka takkan mahkamah ini. Sekiranya mereka bersalah, mereka akan gunakan kuasa veto di pasal 1, akan membatalkan keputusan yang diberikan oleh ICJ. Dan itulah yang dilakukan sepanjang sejarah Israel. Israel tak pernah dibawa ke mahkamah. Setiap kali dibawa, dibatalkan oleh kuasa veto Amerika. Dan tuan-tuan masih percaya pada pasal 1. Pesanan bagi mereka yang mengkaji tentang ICJ, jangan berikan harapan kepada keputusannya, sebab tidak akan menyebelahi kita. Dan mereka permainkan hujah-hujah Islam yang sangat-sangat konkret. Hujah-hujah akal setan tidak dapat dikalahkan mereka. Mereka tidak dapat membalas satu pun hujah. Tetapi keputusan tidak seberapa. Ini pusingan pertama. Akan ada lagi sisi lain. Tetapi walau macam mana pun kita berharap pendedahan oleh peguam ini akan membuka dunia. Sejarah akan tulis kembali dan pengganas yang hakiki akan ditarikkan oleh peguam-peguam yang sedang bekerja keras di sana. Tuan-tuan, saya nak gambarkan tuan, ini adalah pasal 1. Sarang laba-laba. Simbol pasal 1 ialah sarang laba-laba. Di sarang laba-laba ada 5 ekor laba-laba yang paling jahat, dipanggil kuasa veto. Dan tugas kuasa veto ini adalah untuk menjaga sarang. Siapa saja yang terbang terlekat di sarang mereka akan dimakan. Itulah yang berlaku selama 70 tahun sejak ataupun lebih sejak daripada bangsa satu ditubuhkan pada tahun 1945. Mereka makan siapa saja yang terlekat di jari mereka. 5 ekor sangat jahat, dan sebarang keputusan yang tidak berpihak mereka, mereka akan batalkan. Inilah sarang laba-laba. Memang sarang laba-laba. Dan siapakah yang diperangkap oleh sarang laba-laba ini? Ialah dunia. Dunia yang lemah akan dimakan. Israel yang mengganas selama 70 tahun tak pernah diambil tindakan. Tiba-tiba Rusia mengambil kembali Ukraine, buminya sendiri, dan dikatakan Rusia menyerang Ukraine, dan dunia percaya dengan dakwaan palsu Yahudi. Selepas 5 hari saja Rusia masuk Ukraine untuk mengambil buminya sendiri. Bangsa Bersatu telah bersuara dan mengenakan tindakan ekonomi akademik kepada Rusia, tetapi Israel melakukan kejahatan kepada Palestin selama 70 tahun, tak pernah sekalipun ada cadangan supaya disekat ekonomi Israel. Itulah nasib Islam. Umat Islam dipermainkan di bangsa Bersatu. Tuan-tuan masih percaya? Dan kita dipermainkan dalam setiap sendi. Negara Islam dipermainkan oleh bangsa Bersatu. Dan tuan-tuan,
Abu Ubaidah menyebut apabila dibawa kes ini oleh aparat kesehatan, nahul habal, kami melalui peperangan yang bakal ditulis oleh tinta emas oleh sejarah. Sejarah akan membongkar siapakah pengganas sebenarnya. Dunia mengatakan kami yang pertahankan bumi kami sebagai ganas. Dan dalam pembicaraan dalam mahkamah di ICJ, walaupun keputusan tidak berpihak pada kami dan kami tidak jangkakan keputusan berpihak pada kami, tetapi hujah-hujah peguam bakal diteliti oleh dunia dan sejarah baru akan ditulis dan kami akan dicetak sebagai tinta emas dalam sejarah. Itu kata-kata daripada Hamas. Kita tidak mengharapkan keputusan, tetapi pembicaraan ini memberikan ruang pada manusia dunia untuk memahami apakah yang sedang berlaku. Tuan-tuan, sejarah dunia hari ini ditulis oleh Yahudi. Penerbit-penerbit besar-besar di John Wiley, Thompson, semuanya dikuasai oleh mereka. Tidak ada satu pun buku yang boleh ditulis mengkritik Yahudi. Tidak ada satu buku pun. Tetapi kita harapkan dalam pembicaraan ICJ ada penulis yang bakal menulis kembali sejarah yang benar terhadap perjuangan Palestin. Itulah yang kita harapkan. Kita kembali kepada bulan Rajab. Rasulullah mengatakan, saya dibawa dengan borak daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Sekali lompatannya sejauh mata memandang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Farakibtu hatta ataitu Baitul Maqdis." Saya menunggang sampai ke Baitul Maqdis. Qala, "Farwatuhu bil haqah allati yarbutu bihi al-anbiya." Saya tambat borak saya di tempat yang pernah para anbiya tambat di situ. Sekarang kita panggil Masjid Borak. Suma qala summa dakhaltu masjidah. Wa shallaitu fi rak'ataini. Saya masuk Masjid Aqsa dan Baitul Maqdis dan saya salat 2 rakaat kata Rasulullah. Suma kharajtu, kemudian saya keluar masjid. Faja'a Jibril alaihissalam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Jibril membawa 2 bekas makanan pada saya. Satu daripada khamar, arak, satu daripada laban, susu. Fakhtatul laban, saya pilih susu kata Rasulullah. Faqala Jibril, "Ikhtar fitrah." Tuan hamba tepat memilih minuman fitrah, bukan arak. Saya ingin berkongsi tuan, seolah-olah dalam peristiwa ini Jibril ingin beritahu bahawa arak bukan minuman fitrah. Susu adalah minuman fitrah, tetapi kita hari ini tuan seolah menggambarkan apa yang berlaku di akhir zaman. Kita lihat Arab di dunia hari ini. Setiap 10 second satu manusia terbunuh disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Kemalangan yang paling tinggi dunia ialah kita nombor 2 dunia. Malaysia tepat nombor 2 ke dunia. Kemalangan jalan raya disebabkan alkohol. Kita negara Islam tiba-tiba dicatatkan kita sebagai terlibat dengan kemalangan disebabkan alkohol. Dan tuan-tuan, seolah-olah Jibril ingin beritahu umat Rasulullah bahawa makanan yang fitrah ialah susu, tapi arak ialah membawa malapetaka. Mereka adakan pesta Oktoberfest setiap tahun, dan memulanya pesta arak ini bermula di Munich. Di Munich apabila setiap bulan Oktober mereka mengadakan pesta minum arak. Dan mereka mabuk, mereka hilang akal. Mereka melakukan jenayah, mereka melakukan perkosaan di atas jalan. Diakui oleh polis dunia, polis Jerman. Kemudian dibawa ke Eropah, dibawa ke Belgium, dibawa ke seluruh Eropah. Kemudian pesta ini dibawa ke Amerika. Sekarang mereka bawa ke Malaysia. Dalam parlimen kita, mereka membicarakan kenapa kita harus haramkan Oktoberfest. Sebab Oktoberfest ialah pesta dunia. Subhanallah. Nasib baik 2 tahun lepas ditolak oleh parlimen. Kalau tidak diadakan pesta Oktoberfest, maka kita terjebak dengan satu malapetaka yang besar. Tuan-tuan, ini berlaku di seluruh Eropah. Setiap bulan Oktober mereka adakan pesta minum arak yang telah merebak seluruh dunia sebagai satu upacara dunia. Seolah-olah inilah satu budaya hidup yang disebut dalam pesan Islam tadi. Inilah makanan, minuman yang bukan fitrah. Dan al-khamar, arak, alkohol telah merebak seluruhnya. Yang paling memeranjatkan, Arab Saudi juga telah dicemar oleh arak.
Bumi Al-Haramain telah tercemar oleh arak. Polis Saudi telah merampas arak di kota Mekah. Subhanallah. Siapa yang minum? Sedangkan di pinggir kota Mekah, polis telah merampas alkohol yang banyak. Itu jantung hati umat Islam, tuan-tuan. Al-Haramain tidak terselamat daripada khamar. Ini ialah arak yang pilih di Saudi, buatan sendiri. Ini ialah dikeluarkan oleh Mahmud Said Industri. Ini dikeluarkan, diedarkan di Jeddah, di Riyadh, di Anula. Dia telah mencemar seluruh budaya Islam. Dan tuan-tuan, di atasnya ada bendera Saudi yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Apalagi kita katakan? Mari kita lihat. Ini hotel pertama di Saudi yang menjual arak secara terbuka. Apa yang disebutkan tadi ialah berlaku secara tidak terbuka, tuan-tuan. Arak ini dijual bukan terbuka. Arak Saudi macam negara Islam lain mengharamkan arak, tidak ada halal haram. Tetapi dijual merata tempat. Seolah-olah otoriti membiarkan perkara ini berlaku. Dan hotel pertama yang menjual arak secara terbuka ialah hotel ini. Hotel bernama Al-Khabar. Dan di sini moto mereka adalah Cheese, Wine and Friends. Buat pertama kali dalam sejarah Saudi sejak zaman Rasulullah, mereka menghidangkan arak secara terbuka. Sama ada diambil tindakan oleh polis atau tidak, saya tidak pasti. Dan ini telah merebak. Saya bincang di Tanah Suci, maksudnya di tempat lain telah tercemar. Kalau di sini telah berlaku demikian, di negara lain, tempat lain, jangan kita harapkan. Tuan-tuan, Rasulullah bersabda, umatku akan menghalalkan, sebahagian umatku akan menghalalkan khamar, alkohol, dan dinamakan dengan bukan nama alkohol, dengan khamar. Dan inilah di antara tanda-tanda akhir zaman. Dan kita berhenti dengan arak dulu. Kita teruskan dengan peristiwa yang berlaku pada Rasulullah. Rasulullah telah Isra Mi'raj ke langit. Dan Rasulullah menceritakan, "Summa akhadha bi yadihi wa raja bi ila sama' dunya. Falamma jata ila sama' dunya, qala Jibril khadha as-sama' iftah. Qala man hadha? Qala hadha Jibril. Qala hal ma'aka hadun? Na'am, ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saya dipegang tangan oleh Jibril naik Mi'raj ke langit. Dan saya sampai di langit pertama. Lalu Jibril minta supaya pintu dibuka, iftah. Lalu penjaga langit mengatakan, "Siapa?" "Saya Jibril." "Adakah bersama Tuhan ada orang lain?" "Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Apakah dia telah diutuskan?" "Ya." Tuan-tuan, Jibril ialah komander segala malaikat. Yang jaga pintu ini ialah korporal, sarjan. Sarjan tanya jeneral, "Siapa anda?" "Saya Jibril, ketua anda." Ini ialah kepatuhan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tak kira siapa yang lalu, mesti ditanya. Kali ini yang ditanya adalah komander mereka, Jibril AS. Dan usilanhi, apakah Muhammad telah diutuskan? "Iya." "Falamma putiha aluna sama dunia." Langit dunia dibuka. "Fa iza rajulun qa'idun an yamin isbadah wal yasi isbadah. Iza nasara qabla yaminihi dhahak wa iza nasara qabla yasri baka." Tiba-tiba saya melihat ada seorang tua di langit yang pertama. Di depannya ada dua bekas di sebelah kiri dan kanan. Bila melihat sebelah kanan dia ketawa, dan bila melihat sebelah kiri dia menangis. Dan dia berkata kepada Rasulullah, "Marhaban bin Nabi Saleh wa bin Saleh, selamat datang wahai Nabi yang soleh, ananda yang soleh." Saya bertanya kepada Jibril, "Man hadha?" Itu siapa? Maka jawab Adam. Ialah Adam AS. Dialah Adam AS. Di sebelah kanannya adalah arwah, roh seluruh zuriatnya yang ke syurga. Mudah-mudahan kita di sini. Di sebelah kirinya adalah roh seluruh zuriatnya yang ke neraka. Allah telah bertunjukkan dalam peristiwa itu. Maka apabila Adam AS melihat ke kanan, dia ketawa, melihat ke kiri, dia menangis. Dan ini peristiwa Isra Mi'raj yang tidak dapat kita bandingkan dengan segala parameter saintifik, sebab saintifik tidak dapat melampaui apa yang berlaku pada Rasulullah. Terus ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Itulah Al-Quran mengatakan sebagai hujah,
Dalam surah An-Najm, Rasulullah dibawa ke langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ila akhir. Dan kami perlihatkan pada kalian lain, yaitu di sidratil muntaha, disitulah terdapat syurga al-ma'wa. Rasulullah dibawa naik ke syurga ma'wa. Tuan-tuan, sebagai satu renungan, kita bagi untuk azan. Masya Allah. Alhamdulillah, ketika saya ambil masa terang sekali lagi, Allah dengan mukjizat membawa Rasulullah ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Seolah-olah ingin indikasi bahawa satu masa manusia juga akan merokai langit. Allah mendahului dengan mukjizat Rasulullah SAW. Dan Allah berfirman, "Qul siru", a'udzu minasyaitonir rajim.
Qul siru fil ardi fanzuru kaifa al-khawf. Thumma nasyatan akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, mengabarlah kamu pada muka bumi, lihatlah bagaimana Allah memulakan ciptanya, dan pasti Allah akan menghidupkan kehidupan di akhirat nanti. Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Ayat ini cukup signifikan, tuan-tuan. Orang Arab bila baca ayat ini dia heran, sebab Allah mengatakan qul siru fil ardh. Sebab mereka tidak bercakap seperti ini. Mereka bercakap, kalau mereka orang bercakap, orang Arab berkata qul siru ala ardhi, berjalan di atas muka bumi. Tetapi Allah mengatakan qul siru fil ardhi, dan fi zarah yang Allah guna ini cukup luas. Boleh ala atas, boleh di bawah air, boleh dalam bumi, boleh angkasa, dan sekarang manusia menerokai angkasa. Dan sebagai indikasi peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizat agung yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Sekarang manusia telah mengembara ke langit, ISS. Ini juga masih dalam qul siru fil ardh. Kalau Allah katakan qul siru ala ardhi, tak termasuk ini. Sekarang manusia menerokai langit. Ini setelah ini diambil gambar pada tahun 1990 lagi. Tidak ada kawasan muka bumi kita di aspera kita yang tidak ada satellite. Penuh. Mereka gadget masing-masing. Kita di bawah, kita tak sedar pun apa yang berlaku di atas. Seluruh langit telah digazet oleh negara besar. Barangkali kita hantar 3 atau 4 satellite kita yang entah di mana dalam skema ini. Siapa kuasa langit, dia kuasa bumi. Dan kita ambil gambar bumi kita itu. Ini gambar bumi kita diambil daripada langit. Ini diambil daripada 900 juta batu, dan bumi kita sangat kecil, just one dot, satu titik saja, tergolek-golek dan tergolek-golek di angkasa. Tidak siapa yang pegang kecuali Allah SWT. Dan kita yang angkuh di atas bumi, bumi hanyalah satu titik dalam seluruh alam kosmos. Dan Allah mengatakan berkaitan dengan kosmos, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa faqtarnahuma wa ja'alna min kulli shay'in hayyin afala yu'minun. Surah Al-Anbiya. Apakah orang kafir tidak melihat bahawa langit dan bumi asalnya satu? Lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan setiap dia hidup berdaya. Dan tuan-tuan, kita lihat sebagaimana Allah sebut di sini. Allah khitabkan kepada orang kafir. Yang melihat langit ialah orang kafir, kita tak lihat. Yang gambar ini adalah orang kafir. Sebenarnya Allah sebut awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Apakah orang kafir tak melihat? Ya, yang melihat ialah orang kafir. Yang mula-mula mendapat hadiah tentang langit, tentang kosmos, ialah Penzias Davison, tuan-tuan yang dalam astrofizik lebih faham dari saya. Dia diberikan hadiah Nobel Prize pada tahun 1978. Dan apabila dia dapat hadiah, apa dia sebut? Sebagaimana Allah sebut, apalah yu'minun, kenapa mereka tak beriman? Mereka mengkaji langit dan bumi, tapi mereka tidak beriman. Memang dia selepas saja dapat hadiah, dia kata Tuhan tidak ada. Setepat sebagaimana Allah sebut, apalah yu'minun, kenapa mereka tak beriman? Sedangkan mereka melihat keagungan ciptaan Allah. Sayang, mereka tidak beriman. Mereka melihat langit yang perkasa, langit yang sedang bertasbih, langit yang sedang bersujud. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, bertasbih Allah seluruh langit dan bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati, dan bertasbih Allah seluruh langit dan bumi. Satu titik, tuan-tuan, ialah satu bintang. Dan satu galaksi ada bilion bintang. Dan matahari ialah bintang kita yang paling dekat. Dan untuk sampai, tuan-tuan, daripada hujung galaksi ke satu galaksi, dia ambil masa sebab cahaya bergerak dengan 300,000 meter per second. Dan untuk sampai daripada hujung ke hujung, dia ambil masa selama 1 juta tahun cahaya. Ini baru langit dunia. Walaqad zayyana as-sama dunya bimasabih, dan kami hiaskan langit dunia dengan bintang. Yang kita nampak ini langit dunia, bukan langit kedua pun. Saya dengar ada ustaz mengatakan Rasulullah naik ke Mi'raj dengan kelajuan cahaya. Kalau naik dengan kelajuan cahaya tak sampai langit pertama pun. Rasulullah di Mi'rajkan dengan mukjizat. Full stop.
Dan tuan semati, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa faqtarnahuma badana min al-makrashin hayy. Afala yu'minun? Kenapa mereka tidak berfikir? Ini saintis agung mereka. Selepas mengkaji bertahun-tahun, dia tulis sebagaimana Allah sebut, there is no God. Allah mengatakan afala yu'minun, memang tepat sebagaimana Allah sebut. Tuan-tuan, langit sedang bertasbih, langit sedang bersujud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal was sajar wad dawab wa kathun minan nas wa kathun haqqal azab wa man yuhdina lahu min qrib innallaha bima yasha. Sadaqallahu azim. Apakah kamu tak lihat seluruh langit dan bumi, seluruh yang ada langit, seluruh yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah. Matahari bersujud kepada Allah, bulan bersujud kepada Allah, bintang-bintang bersujud kepada Allah, gunung ganang bersujud kepada Allah, pohon-pohon bersujud kepada Allah, wadawab, seluruh binatang melata bersujud. Wa kasrun minan nas, ramai manusia yang bersujud. Alhamdulillah kita termasuk. Tetapi ramai yang tidak bersujud, Allah sebut wa kasrun haqqal azab, dan ramai yang berhak azab Allah kerana mereka tidak bersujud. Wa man yuhinillah, siapa yang Allah hina dia, famalahu min karim, tidak siapa yang dapat muliakan dia. Innallaha bima yasha, Allah melakukan apa yang dia hendaki. Seluruh alam semesta sedang bersujud. Mereka sedang bertasbih. Itu sebab mereka adalah makhluk yang patuh dan tak pernah silap dalam perjalanan mereka. Kita boleh kira bilakah waktu subuh esok, subuh boleh datang. Pelajar-pelajar matematik dah dapat kira bilakah subuh esok, bilakah zuhur, asar, bahkan bilakah hari puasa. Kita kira seluruh berdasarkan kepada keindahan ciptaan Allah, sunnatullah. Dan sebab mereka sedang bersujud. Dan tuan-tuan cuba tengok di mana kita berada. Ini galaksi. Matahari kita di hujung galaksi. Apatah lagi bumi. Kita berada jauh di hujung langit. Dan itulah matahari berlari laju, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul alim. Matahari berlari menuju kepada mustaqir laha. Matahari laju berlari menuju tempat akhir dia. Saintis mengatakan matahari akan pergi ke tempat akhir dia. Namanya solar apex. Bila sampai di solar apex, matahari tak boleh pergi lagi. Dan dia akan patah balik ke belakang. Dan tempat matahari untuk pergi tuan-tuan sangat sedikit lagi, sangat sedikit. Dan saintis kecup perut lihat matahari sudah berada di hujung langit. Lebih baik datang daripada tamu. Orang kafir mengkaji, mereka tak beriman. Orang Islam, mereka banyak berzikir di masjid tapi tidak berfikir. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil anhar la ayatin liulil albab alladzi nazkurullaha kama wa qadama ala junbihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Dalam penciptaan langit dan bumi terdapat siang dan malam terdapat tanda bagi mereka yang ulul albab, yaitu mereka yang berzikir ketika mereka duduk, ketika berdiri, duduk, atau mereka berbaring. Seraya mereka berfikir tentang keadaan langit dan bumi. Dan akhirnya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Dikau ciptakan sia-sia, dan jauhlah kami daripada azab neraka. Matlamat ilmu, seluruh ilmu ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Dan negara kita gagal untuk mencapai matlamat yang Allah sebut tadi. Kita pengamal sekularisme. Kita ada sekolah agama, kita ada sekolah sains, kita ada sekolah vocational, kita ada sekolah sastra. Kalau nak belajar agama, pergi sekolah agama. Nak belajar sains, pergi sekolah sains. Kita bukan sekular, berbagai-bagai sekular kita. Sedangkan setiap ilmu harus berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sayang, pendidikan kita gagal mencapai matlamat. Tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa Isra Mi'raj dalam masa yang terakhir ini, Rasulullah dikurniakan dengan 50 fardu salat, dan dikisahkan dalam riwayat Imam Bukhari ini panjang lebar. Apabila Rasulullah dianugerahkan dengan 50 salat, maka Rasulullah sampai ke bawah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, apakah ya Tuhan hamba dapat? Saya dapat perintah salat 50 kali sehari. Maka kata Nabi Musa, pasti umat
tuan hamba tidak dapat melakukan, sebab umat saya pun tidak dapat melakukan. Maka diletakkan kurang, akhirnya sampailah 5 solat yang kita kerjakan sekarang. Inilah solat sebagai ibadah teragung yang telah dianugerahkan malam tersebut. Meletakkan dahi di tempat yang paling bawah, itulah sujud. Sedangkan seluruh alam semesta sedang bersujud. Di antara sifat alam semesta adalah bersujud. Allah juga kurniakan kita salat yang ada sujud, tasbih, rokok dan sebagainya. Wa aqimus salah wa atuz zakah warkamur rakin. Akdilah salat dan tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama mereka yang rokok. Tuan-tuan semati, as-salah mi'raj mu'min ila rabbis samawat. Salat ialah mi'raj mu'min terhadap Allah SWT. As-salah imanuddin wa asam yakin wa syatul qarabat wa ta'at mi'raj mu'min ila rabbis samawat wa yarkun al-wahid mutakarrar min arkan islam alladhi yasqud bihal annaha wasal ibadat wa aslul qurbat wa amdatu ta'at wa hiya rukun arkan wa asatu bunyan wa hiya awalu ma yuhasabu anhu mar'u yaumal qiyamah. Perkara yang pertama yang dihisab hari kiamat ialah solat. Selesai solat yang lain insya-Allah. Gagal solat yang lain lebih dahsyat. Dan semalam khutbah kita ialah masjid rumahku kedua, dan bulan Rajab ialah bulan penghayatan solat. Dan Rasul Allah berfirman, dan dalam kata tadi la yuflihul mu'min illa biha. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang mukmin yang khusyuk dalam solatnya. Dan Islam terbina dalam 5 rukun, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itaz zakah wa hajjal bait al-hajj wa shaum ramadan, yang dibacakan oleh Imam Bukhari. Tuan-tuan, kita lihat ayat yang contoh musalli yang Allah rakamkan dalam surah Luqman. Luqman menasihat anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa asbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, dirilah salat, lakukanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran, dan bersabarlah di atas apa yang menimpa engkau. Inilah satu perkara yang cukup berat untuk dilakukan. Ini Allah gambarkan seorang ayah menasihati anaknya salat, bersabar dan salat. Mari kita lihat negara kita. Satu kajian dilakukan lama dulu, umat Islam Malaysia 80% tidak salat. Yang salat hanyalah 20%. Cukup malang tuan-tuan, salat sebagai segala-galanya diabaikan oleh negara ini. Maksudnya salat dengan lengkap hanyalah 20%. Di sekolah kalau markah 20%, markah gagal. Bukan gagal biasa, gagal yang sangat gagal. Negara kita dalam salat gagal. Kemudian dilakukan kajian beberapa tahun kemudian, didapati bahawa 70% masih tidak salat. Peningkatan 10% dalam masa yang sangat lama. Berbagai kempen kita lakukan, dan hasilnya hanyalah 30% yang bersalat. Masih gagal. Negara yang gagal dalam salat. Kita tengok satu kes yang dikaji di hospital, di tempat katil kematian, di hospital tempat penyakit yang sudah tenat, yang salat ketika hari akhir mereka hanyalah 20%. Di hospital yang salat ketika mereka sakit hanya 20%. Ini di Terengganu, di Kuala Lumpur tidak tahu. Dan kita lihat salat yang menjadi perkara asas tidak menjadi asas dalam negara kita. Dan Rasulullah bersabda, al-hadul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Dan perjanjian kita dengan mereka ialah salat. Barang siapa yang tinggal salat dengan sengaja, maka dia kafir. Dan ini dibincangkan oleh para ulama, apakah kafir itu dengan hanya meninggal ataupun dengan etikad dia tidak wajib dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi, untuk saya dan tuan-tuan juga peringatkan ini, awalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-salatu. Perkara yang paling asas, paling awal dihisab di akhirat nanti ialah salat. Yaqulullah tabaraka ta'ala lil mak unzuru ila salih
Unzur ila salati abdi, tengok pada solat hamba-Ku. Sekiranya dia lengkap solat daripada dia mukallaf sampai dia mati, tulis tamam, orang ini solat lengkap. Sekiranya dia tidak lengkap, ada yang dia tinggal, tengok solat nawafilnya, solat sunatnya, dan sekiranya sunatnya ada, maka gantikan dengan tempat yang dia tertinggal. Begitu juga dengan zakat. Sekiranya seluruh hartanya dia keluarkan zakat dengan sempurna, tulis tamam, Allah membesar pada mereka. Dan sekiranya ada tidak lengkap, lihat apakah dia ada tatawuk, dia ada sedekah yang sukarela. Sekiranya itu ada, ditambah pada zakatnya. Demikianlah dengan yang lain. Dan tuan-tuan di sini, solat ialah asas. Marilah saya dan tuan-tuan, kita pejam mata kita sejak kita mukallaf. Barangkali usia kita 11 tahun, 12 tahun, sampai hari ini, bimbang-bimbang kalau ada yang kita tertinggal. Bimbang-bimbang tertinggal sebab tidak selamat kita, tuan-tuan. Sebab perkara yang paling asas, yang mula-mula dibuka di pada mahsyar, tuan-tuan, solat. Selesai solat, insyaAllah yang lain akan ikut selesai. Tetapi kalau tergendala dengan solat, yang lain habis tergendala. Inilah saya bersama diri saya, tuan-tuan juga. Marilah kita sama renungi semalam masjid rumah keduaku dalam nada yang sama. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Muru aladakum bisoleh, wahu amna sab'in sinin." Suruh anak kamu solat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna 10 sinin. Dan sekiranya mereka tidak solat usia 10 tahun, pukul mereka. Wabariku banahum fil madajih, dan pisahkan anak laki, anak perempuan tempat tidur bila sudah sampai 10 tahun. Inilah pendidikan yang asas. Sekolah tidak benarkan kita pukul pelajar kita sekarang. Yang diberikan kepada hanya orang tertentu. Sedangkan Rasulullah memberikan perintah kepada setiap ibu bapa. Pukul anaknya sekiranya 10 tahun sudah tidak solat lagi. Dan kita lihat ke manakah pelajar kita. Statistik tadi 70% tidak solat. Kita bina stadium yang besar. Kita ada keperlawanan bola sepak di situ. Mereka masuk waktu petang, mereka keluar tengah malam. Di manakah solat asalnya, maghribnya, isyanya? Dan tuan-tuan cuba buat bacaan. Siapakah bertanggungjawab? Kita yang tanggungjawab, sebab kita yang bina stadium. Lebih malang kita ada konsert di situ. Dan kadang-kadang kita ada go play di situ. Anak muda bertumpu di situ. Pelajar saya pergi ke sana buat sedikit tinjauan. Ketika perlawanan bola sepak sedang berlaku, tanya kepada penonton, anak-anak yang sedang menonton, apakah adik sudah solat? Takkan saya nak solat di stadium. Rumah pun saya tak solat. Kenapa tak solat? Ayah saya pun tak solat. Itu jawapan yang satu jawapan yang kami kita terima. Dan ini kita semua bertanggungjawab, tuan-tuan. Tugas kita bukan di masjid, tugas kita di luar sana. 70% kita gagal dalam negara kita. Kita akan ditanya oleh Allah SWT. Maafkan saya, tuan-tuan. Punca pecahan negara kita. Punca pecahan banyak punca, tuan-tuan. Tetapi 90% punca pecahan datang daripada tidak solat. Pasangan tidak solat, Jabat Mufti mengatakan solat 13%, punca ke peceraian ialah tidak solat. Keluarga yang tidak solat. Dan kita ambil mudah dalam perkara ini. Kita hanya penting ke ekonomi. Kita ingin pertumbuhan ekonomi, tetapi kita tidak melihat pertumbuhan akidah, pertumbuhan solat dalam kalangan umat Islam di negara kita. Di sekolah, alhamdulillah sekarang sudah ada surau di sekolah. Dan para ustaz telah membimbing pelajar untuk solat. Tetapi 20 tahun lepas, di sekolah tidak ada surau. Bagi pelajar yang mengikuti sesi petang, mereka tidak ada tempat untuk solat. Bahkan tidak ada masa pun untuk solat. Kecuali di rumah ketika hari sudah senja. Dan kita semua bertanggungjawab sebab negara ini kita yang bina. Tuan-tuan yang semati, kita bagi kredit kepada Masjid Muhammadi Kota Baru. Dia mengadakan kempen untuk solat subuh. Dan ada kegiatan makanan dan sebagainya selepas solat. Dan menyebabkan kita lihat Masjid Muhammadi telah memulakan satu contoh yang indah, memulakan kanak-kanak dengan solat subuh, dan kita dapat penuh masjid. Kita juga salute kepada Masjid Dato' On, Bandar Dato' On di Sultan Iskandar yang telah dihadiri solat subuh 12,000 orang.
Di Selangor setiap masjid saya dipahamkan tempat saya pergi. Baru ini saya pergi ke masjid Bukit Raja. Mereka mengadakan kempen yang sama. Dan mereka beri hadiah basikal kepada siapa keluarga yang datang solat subuh pada hari Minggu. Anak-anak dan ayahnya sendiri. Ayah dan anak-anak yang bersama di situ kekal dalam masa tertentu akan diberikan hadiah. Itulah yang sedang dilakukan sekarang sebab kita harus kempen. Sebab nak kita kempen produk kita, kita harus kempen produk solat ini. Sebab dia adalah asas kepada segala-gala. Gagal solat, gagallah segala-galanya. Tuan-tuan yang semati. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatamahum jahilun qalu salama. Walladziina bi rabbihim sujadan wa qiyama. Dan hamba Allah yang berjalan di atas bumi dengan penuh lemah lembut dan sekiranya disapa oleh orang jahil, dia balas dengan kesirahan. Dan mereka yang tidur waktu malam dengan sujud dan qiyam, mereka bersolat waktu malam. Tuan-tuan, apakah kita bersolat atas kapal terbang? Tinjauan saya selepas kita balik umrah, sebahagian besar jemaah tidak solat subuh. Kita baru balik daripada umrah dan kita ringan-ringankan solat, sedangkan solat boleh dilakukan di mana-mana. Solat tidak ada pilihan. Bagaimanakah mereka yang pergi ke angkasa solat? Dan sekarang umat Islam telah sampai di sana. Kita tidak ada pilihan solat di mana saja. Pemuda-pemuda ini telah sampai ke kutub utara. Mereka bersujud di atas salji. Cukup syahadu. Solat tidak boleh ditinggalkan dalam apa cara sekalipun. Selagi hayat di kandung badan, akal masih berfungsi, disitulah solat tidak akan gugur sama sekali. Untuk adik-adik, marilah kita sama-sama renungi. Dan tuan-tuan, pemandangan cukup syahadu di bawah laut mereka bersujud. Inilah penyelam-penyelam kita yang berjiwa, bertakwa. Mereka bersujud di bawah laut. Dan mereka adalah di antara pekerja welding bawah air, di bawah laut. Dan mereka bersujud. Sebahagian mereka buat garisan bulat 4 segi dan mereka istilahkan di masjid di bawah laut. Solat tidak boleh direngakan dengan apa cara sekalipun. Dan sebagai akhir, kita ingat apa yang Allah beri ancaman dalam surah Al-Mudaththir. A'udzu minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka syaqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami dunia kami tidak salat. Walam nakum nutimul miskin. Kami tidak beri makanan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami sama-sama orang yang bercakap perkara yang sama-sama melakukan perkara yang wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendosakan hari akhirat hatta atan yakin, sehinggalah datang kematian pada kami. Dan itulah tuan-tuan sebagai penutup, dan saya minta maaf pertama tadi ada di atas teknikal, dan yang kedua lah saya mengikuti tuan-tuan yang lama, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu